Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang kepada kita pada pagi ini. Kalau di tempat saya pada pagi ini hujan, hujan yang renyai. Alhamdulillah, semuanya adalah rezeki dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan bicarakan berkenaan dengan latar belakang peristiwa hijrah. Seperti mana yang sedia maklum, bahawasanya kita sekarang berada pada awal musim hijrah, dan saya suka dalam pengisian-pengisian yang dibawakan oleh saya suka selarikan dengan peristiwa semasa ataupun musim semasa yang saya mampu untuk kongsikan. Dan hari ini kita keluar sikit daripada topik kebiasaan kita. Biasa kita ataupun saya biasanya banyak memberikan perkongsian berkenaan dengan tadabbur. Tapi hari ini kita keluar sedikit, kita berikan ataupun kita masuk mata pelajaran ataupun silibus berkenaan dengan sirah sikit. Memandangkan kita nak berkongsi berkenaan dengan hijrah, dan pihak SPAQ memang request supaya saya ceritakan berkenaan dengan hijrah. Jadi dengan segala kemampuan yang ada pada saya, insya-Allah saya akan kongsikan dan sampaikan. Jadi kita baru sahaja melepasi beberapa musim. Sesiapa yang ataupun buat pada jemaah yang mengikuti program SPAQ ni daripada awal, akan dapat lihat betapa kita ada tarikh-tarikh penting yang berulang pada setiap tahun. Dan antaranya kita bermula hari itu adalah berkenaan dengan haji. Kita berkongsi berkenaan dengan ibadah haji, kan, bagaimana sejarah latar belakangnya dan bagaimana umat Islam berbondong-bondong berkumpul di tanah suci untuk mengerjakan haji. Dan kemudian kita ada juga bincang berkenaan dengan ibadah korban, yang bagaimana setiap daripada kita faham bahawasanya korban itu sunat muakkad. Dan sunat muakkad ni adalah sunat yang namanya sunat. Sunat ni bukanlah tahap wajib. Tapi apabila dia nama ni sunat muakkad, menunjukkan bahawasanya setiap orang yang melakukannya adalah penganut agama Islam yang serius, ataupun umat Islam yang ambil cakna berkenaan dengan ajaran dalam agamanya. Dan mereka yang tidak mengamalkannya, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, boleh dikatakan sebagai tidak cakna berkenaan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam agama kita. Ya, itu adalah sunat muakkad. Dan selanjutnya juga kita ada bincang juga berkenaan dengan bagaimana kita nak menyambut para jemaah yang pulang daripada mengerjakan ibadah haji. Apakah doa yang kita nak bacakan? Apakah perkara yang kita nak doakan? Dan apakah doa yang kita boleh amalkan dan kita tak boleh tinggalkan? Ada kita bincang sebelum ni. Hari ini ada satu juga peristiwa ataupun ada beberapa juga peristiwa penting yang berlaku dalam musim haji. Yang peristiwa tersebut membawa kepada perkembangan Islam dengan jayanya ke bumi Madinah Al-Munawwarah dan sampailah kepada kita. Akibat peristiwa inilah menyebabkan agama Islam berjaya berkembang dan akhirnya sampai kepada kita. Apakah peristiwa ini? Kalau kita tahu bahawasanya ilmu sirah, kalau kita belajar ilmu sirah ni disusun mengikut peristiwa-peristiwa. Dia bukan ilmu cerita, dia bukan ilmu bercerita. Walaupun gaya penyampaian dia seperti bercerita, tapi dia bukan ilmu cerita. Dia ilmu sirah, ilmu yang
membicara berkenaan dengan uh, perkara-perkara yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada dilahirkan. Jadi kalau kita faham, kita tahu bahawasanya ilmu sirah ni, kita belajar ilmu sirah ni, kita akan tengok ilmu sirah disusun, bab-bab dia tu disusun mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada Nabi lahir lagi. Bagaimana Nabi lahir dalam keadaan yatim. Kemudian ibu baginda pula meninggal. Kemudian duduk pula dengan datuk dan pakcik. Dan kemudiannya ada berlaku peristiwa di belah dada. Kan? Ada berlaku peristiwa di belah dada. Semuanya ilmu sirah disusun sebegitu. Ilmu sirah disusun mengikut peristiwa-peristiwa. Kalaulah kita imbau balik waktu kita belajar dahulu ilmu sirah, kita akan rasa tenggelam dengan kehebatan dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak Nabi lahir tak putus peristiwa-peristiwa berlaku dan direkodkan peristiwa-peristiwa tersebut. Kalaulah tidak jasa-jasa para ulama merekodkan kisah-kisah ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi, maka mungkin susah untuk kita kenal dan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jasa para ulama sirah merekodkan peristiwa-peristiwa yang berlaku, akhirnya kita kenal Nabi dan kita sayang pada Nabi dan kita nak ikut Nabi, kan? Antara perkara peristiwa yang kita boleh utarakan di sini ataupun kita boleh mulakan di sini ialah bagaimana hari ini ada satu golongan yang mencari kesilapan Nabi, kan? Ada yang mencari kesilapan Nabi. Contohnya katanya Nabi ni adalah seorang suami, ketua keluarga yang tidak misali. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersembunyi di Gua Hira dalam tempoh masa yang agak lama, meninggalkan isteri dan anak-anak baginda SAW. Maka peristiwa ini ditohmah, Nabi ditohmah. Maka kitalah bertanggungjawab untuk membersihkan tohmahan itu daripada Nabi SAW, kerana tidak seperti apa yang dituduh ditohmah. Nabi lebih mulia daripada itu. Kalaulah tidak kerana Nabi bersembunyi di Gua Hira, maka tidaklah turun wahyu surah yang kita dengar, yang kita biasa dengar berkenaan dengan surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana malaikat Jibril datang memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Nabi, dan isteri baginda SAW, Siti Khadijah, sangat menyokong perjuangan Nabi. Dan Siti Khadijah seperti mana yang kita maklum bukanlah seorang isteri yang miskin, tapi hartawan, mempunyai harta yang banyak, tapi masih lagi menyokong dakwah Nabi SAW, sehingga kan tidak putus, tidak jemu untuk menghantar bekalan kepada Nabi yang berada di Gua Hira, sedang bertahanuf, istilahnya bertahanuf. Kalau selepas Islam istilahnya bermunajat lah. Tapi ketika itu tidak ada agama, jadi maka Nabi bertahanus, Nabi berkhalwah, Nabi duduk bersendirian, sebab Nabi tahu ada Allah. Nabi tidak pernah mensyirikkan Allah. Maka itulah gaya ataupun cara Nabi bermunajat ketika mana belum turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Maka apabila Nabi diberikan perintah untuk menyampaikan dakwah, maka Nabi pun berdakwahlah di Mekah. Seperti mana kita tahu, Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Nabi berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Maka 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah ni, Nabi berhadapan dengan macam-macam peristiwa. Kalau kita nak huraikan satu persatu, kita perlukan lebih daripada sejam untuk kita huraikan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam 13 tahun Nabi menyampaikan dakwah di Mekah. Tapi cukuplah kita ambil
beberapa sahaja, kan? Beberapa sahaja. Apabila umat Islam ditindas dan Nabi SAW juga ditindas, maka Nabi benarkan para umat Islam untuk berhijrah, untuk berpindah. Hijrah itu berpindah tempat. Hijrah yang pertama adalah berlaku hijrah ke Habsyah, satu kawasan di Afrika ataupun dikenali sebagai Utopia sekarang, kan? Iaitu berlaku pada uh, tahun yang ke-5 Nabi ditabalkan sebagai Rasul, pada tahun yang ke-5. Ketika itu umat Islam ditindas, maka Nabi SAW membenarkan umat Islam berhijrah ke Habsyah dan disambut baik oleh raja di Habsyah, iaitu Raja An-Najashi. Memang disampaikan kebaikan Raja An-Najashi ini disebutkan sehingga Raja An-Najashi ini memeluk agama Islam. Maka selamatlah umat Islam yang berhijrah ke sana dan mereka menetap di sana dengan perlindungan daripada Raja Najashi. Terdapat cubaan daripada kafir Quraisy, musyrikin Quraisy untuk mengembalikan umat Islam ke Mekah. Antaranya memberikan hadiah kepada Raja An-Najashi, memujuk Raja An-Najashi untuk memulangkan semula orang-orang Islam yang berlindung di bawah perlindungan Raja An-Najashi. Tapi Raja An-Najashi tidak membenarkan. Maka Raja An-Najashi meneruskan perlindungan kepada orang-orang Islam di sana dan bertapaklah Islam di Habsyah. Namun umat Islam tidak boleh semuanya ke Habsyah kerana orang kafir Quraisy mengendurkan tekanan. Maksudnya apabila orang kafir Quraisy melihat orang Islam mula berhijrah ke Habsyah, mula berpindah ke Habsyah, maka mereka mula mengurangkan tekanan kepada umat Islam. Maka di situ dakwah Nabi mula berkembang kembali dan Nabi cuba untuk pergi melihat ke tempat lain pula, satu tempat yang namanya Taif. Nabi cuba pergi untuk ke Taif. Taif tak ada raja macam Habsyah. Jadi Taif ni hanya ada kabilah kabilah Bani Thaqif. Bani Thaqif yang duduk menetap di Taif. Maka Nabi pergi cuba untuk buka wilayah Islam ni di Taif. Tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nabi merancang tapi Allah lebih hebat merancang. Perkara itu tidak berjaya. Dakwah di Taif tidak berjaya dan tiada seorang pun yang memeluk agama Islam. Bahkan Nabi balik pula dalam keadaan yang diseksa, terluka dan dalam keadaan lemah. Cuma antara perkara gembira yang Nabi dapat di Taif ialah Nabi berjaya mengislamkan seseorang hamba namanya Addas yang menjaga kebun kurma. Hanya itu sahaja yang Nabi berjaya membawa balik daripada dakwah ke Taif. Jadi bila Nabi balik ke Mekah dalam keadaan yang diseksa dan sedih, maka Nabi pun ataupun tahun tersebut digelar sebagai tahun kesedihan. Dan bila Nabi berada dalam keadaan sedih, seperti mana kita tahu Nabi ini adalah kekasih Allah, maka Allah memujuk Nabi SAW dan Allah menganugerahkan peristiwa Isra' dan Mi'raj kepada Nabi. Bagaimana Nabi diberikan kelebihan oleh Allah SWT dapat menunggang burak yang boleh berjalan ataupun boleh terbang sejauh mata memandang. Dalam satu malam sahaja Nabi SAW boleh berpindah ataupun boleh pergi ke Masjid Al-Aqsa dan kemudian naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masa satu malam sahaja diperjalankan. Itu adalah satu peristiwa yang Allah khaskan untuk pujuk Nabi SAW, untuk berikan semangat semula kepada Nabi SAW, untuk berikan motivasi
supaya Nabi SAW meneruskan dakwah dakwah Islam. Maka selepas daripada peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi semakin bersemangat untuk menyampaikan dakwah. Apa yang Nabi lakukan ketika musim haji? Inilah yang kita nak cerita pada hari ini, ialah ketika musim haji. Walaupun dulu agama Islam belum sampai ke tempat lain, tetapi telah menjadi amalan nenek moyang dahulu, mereka melakukan haji. Haji yang telah diubah suai lah. Haji yang bukan sama macam haji yang kita buat sekarang. Tawaf, kena tawaf, tapi mereka tawaf dalam keadaan ada patung berhala, ada patung-patung berhala di sekitar Kaabah. Banyak patung-patung berhala diletakkan di sekitar Kaabah dalam keadaan mereka bertawaf. Dan kalau mereka melakukan sembelihan, mereka ambil darah binatang sembelihan tersebut dan mereka sapukan ke patung berhala, tanda mereka bertakarrub, tanda mereka meninggikan berhala-berhala tertentu. Pada ketika itu mereka percaya adanya Tuhan yang bernama Allah. Cuma ada juga Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan ini bukan satu bagi mereka. Itulah antara amalan orang jahiliah dahulu. Mereka percaya kepada Allah. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Tapi mereka ada Tuhan lain. Mereka ada Tuhan Lata. Mereka ada Tuhan Uzza. Mereka ada Tuhan Manat. Banyak Tuhan yang ada di sekitar Kaabah. Tuhan-Tuhan inilah yang memberikan mereka, bagi mereka lah pelbagai doa-doa, antaranya rezeki, antaranya zuriat dan lain-lain. Setiap doa mereka tu ada berhala tertentu. Dan perkara ini disambung oleh kaum Hindu sekarang. Kaum Hindu sekarang banyak Tuhan. Kalau kita tengok patung-patung berhala Hindu lebih daripada ratusan. Kenapa? Kerana setiap patung berhala yang direka, dicipta tu membawa kepada kuasa Tuhan yang berbeza. Tuhan Allah tetap ada, Allah menciptakan, tapi Tuhan Allah hanya menciptakan sahaja. Allah tak beri rezeki. Beri rezeki Tuhan lain. Itulah haji waktu zaman dulu. Dan disebutkan juga haji waktu zaman dulu, waktu zaman jahiliah ni, mereka tak pakai baju. Mereka haji dalam keadaan tak pakai baju. Siang orang lelaki buat haji, malam orang perempuan buat haji. Sebab apa? Mereka menyangkakan bahawa pakaian tu kotor. Jadi mereka buang pakaian, mereka bertawaf dalam keadaan yang tidak memakai baju. Itu haji orang dulu-dulu. Jadi bila mereka sampai duduk di Mekah sepanjang musim haji tu, mereka berkemah di Mina. Mereka berkemah di Mina dan Nabi SAW pergi ke setiap kemah dan Nabi sampaikan dakwah yang Nabi bagi tahu, aku telah dilantik sebagai Nabi dan aku perlu menyampaikan dakwah kepada kamu untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hasil dakwah Nabi itu, Nabi dapat 6 orang yang daripada Yathrib. Nama lama bagi Madinah. Madinah dulu nama Madinah Yathrib. Nabi dapat 6 orang daripada Yathrib yang datang buat haji memeluk agama Islam. Kenapa 6 orang ni memeluk agama Islam? Kerana di Madinah tu ada diwar-warkan bahawasanya akan lahir Nabi akhir zaman. Akan lahir Nabi akhir zaman yang akan diutuskan di kawasan yang banyak pokok kurma. Banyak pokok kurma ni dekat Madinah lah. Dekat Mekah mana ada pokok kurma. Dekat Mekah tak subur macam Madinah. Madinah, Khaybar itu semua tanah subur. Maka mereka pun ataupun orang-orang Yahudi sebab apa, berita berkenaan dengan utusan Nabi akhir zaman ni ataupun Nabi yang terakhir ni ada dalam kitab Taurat, kitab orang-orang Yahudi. Maka mereka pun berkumpul di Madinah untuk menyambut Nabi akhir zaman. Cuma orang Yahudi ni dia menyangkakan bahawasanya Nabi terakhir, Nabi akhir zaman ni adalah daripada kalangan mereka, daripada kalangan Bani Israel. Mereka ni adalah orang kaum yang sombong, kaum yang membunuh nabi-nabi mereka. Jadi mereka ingatkan Nabi yang terakhir itu adalah daripada kalangan mereka sendiri, daripada kalangan orang-orang Yahudi. Tapi
Tuhan menetapkan ataupun mentakdirkan bahawasanya Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir itu ialah daripada kalangan orang Arab. Bani Israel bukan orang Arab. Nabi SAW orang Arab. Jadi Nabi terakhir diutuskan daripada kalangan orang Arab. Jadi orang-orang yang datang daripada Yathrib ni dah kenal Nabi, dah kenal ciri-ciri Nabi, kerana telah disebutkan dalam kitab sebelum Al-Quran, kitab Taurat. Bila ciri-ciri Nabi itu disebutkan dalam kitab Taurat, maka mudah untuk mereka menerima dakwah Nabi. Akhirnya 6 orang daripada Yathrib telah memeluk agama Islam. Maka apabila mereka memeluk agama Islam dalam musim haji pada tahun yang ke-11, Tadi Isra Mi'raj pada tahun yang ke-10. Pada tahun yang ke-11, musim haji pada tahun ke-11, seramai 6 orang telah berjaya masuk Islam, dan mereka pulang ke Yathrib. Mereka pulang dalam keadaan bukan duduk saja. Mereka pulang dan mereka mengajak saudara-saudara mereka yang lain untuk turut sama beriman kepada Nabi SAW dan beriman kepada Allah, memeluk agama Islam. Maka pada tahun haji yang berikutnya, haji yang ke-12, tahun yang ke-12, ke-12 kenabian, pada tahun yang ke-12 kenabian. Kan Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Jadi pada tahun yang ke-10, Nabi dihadiahkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun yang ke-11, Nabi berjaya membuatkan 6 orang Yathrib memeluk agama Islam. Dan pada tahun yang ke-12, jumlah ini berganda kepada 13 orang. Seramai 13 orang daripada Yathrib berjaya memeluk agama Islam. Dan berlakulah perjanjian Aqabah. Kita biasa dengar kan, perjanjian Aqabah ada 2. Perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah 2. Kan, perjanjian Aqabah. Kenapa dinamakan sebagai perjanjian Aqabah? Kalau siapa yang pernah pergi haji ataupun siapa yang pernah belajar manasik haji, pernah dengar Jamrah Aqabah ataupun Bukit Aqabah. Biasa tempat para jemaah haji melontar, mereka kena melontar di tiga jamrah. Ada jamrah sughra, wusta, kubra, kan? Jamrah kubra tu yang dinamakan sebagai Jamrah Aqabah, Jamratul Aqabah. Jadi sebuah bukit. Maka perjanjian tu berlaku di tempat melontar lah. Bai'ah Aqabah tu berlaku di tempat melontar, di Bukit Aqabah. Seramai 13 orang, mereka berbai'ah, berjanji taat setia kepada Nabi, dan Nabi memesan kepada mereka 3 perkara. Di awal memeluknya agama Islam, di awalnya Islam orang-orang Yathrib ni, Nabi tak bebankan mereka dengan solat lagi. Nabi hanya menguatkan akidah mereka. Sebab itulah kita boleh ambil pengajaran, sebenarnya akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih utama berbanding dengan ibadah salat. Walaupun ibadah salat itu merupakan tiang agama, tetapi akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih penting. Buktinya di sini ialah ketika muallaf, atau kita kata muallaf lah, orang-orang yang baru masuk Islam ni kita panggil muallaf kan. Dan muallaf, ketika orang baru masuk Islam, Nabi tak bebankan lagi mereka dengan salat. Nabi hanya memerintahkan mereka agar tidak menyekutukan Allah. Itu pertama. Esakan Allah. Sebut yang Allah itu satu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, Nabi suruh buat apa yang Allah perintah. Dan Nabi suruh tinggal apa yang Allah larang. Hanya 3 perkara sahaja. Kan? Nabi Allah perintahkan supaya mengasihi sesama saudara. Dan Allah perintahkan supaya meninggalkan maksiat seperti minum arak. Kita tahu dulu, orang-orang dulu minum arak memang dahsyatlah, sampai kan bila turunnya wahyu untuk
apa nama ni, mengharamkan terus arak tu, maka banjir kota Madinah tu disebabkan banyaknya arak pada zaman itu. Tapi 3 perkara ni sahaja yang Nabi pesan dalam Aqabah pertama. Jangan sekutukan Allah, esakan Allah. Yang kedua, buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. 3 perkara sahaja. Ini adalah berlaku pada tahun yang ke-11. Seramai 13 orang daripada Yathrib yang telah memeluk agama Islam. Maka pada tahun maka apabila berlakunya perjanjian ni, Nabi hantar apa nama orang Yathrib, orang-orang Yathrib ni balik ke Madinah bersama dengan seorang sahabat Nabi yang dikatakan dia adalah iras-iras Nabi. Apa ni, sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni disebutkan yang bertubuh badan dia ataupun fizikal dia adalah lebih kurang dengan Nabi. Sebab itulah dalam peristiwa perang Uhud, musyrikin Quraisy tertukar Nabi dengan Mus'ab. Mereka tertukar kerana rupa paras ataupun fizikal yang lebih kurang. Maka Nabi utuskan Mus'ab untuk ke Madinah untuk mengajarkan kepada penduduk Madinah apa itu Islam, apa itu Allah, apa itu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Maka disebabkan apa nama ni, Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, hasilnya seramai 75 orang Islam yang telah orang Yathrib yang telah memeluk agama Islam, disebabkan dakwah Mus'ab bin Umair. Nabi tak pergi sendiri. Itulah kehebatan seorang pemimpin. Nabi tak kena buat semua. Nabi boleh turunkan kuasa itu kepada sahabat Nabi yang Nabi percaya. Padahal ramai lagi sahabat yang lebih veteran, sahabat yang lebih tua. Tapi Nabi menghantar Mus'ab bin Umair kerana peribadi Mus'ab bin Umair yang baik. Mus'ab bin Umair ni baik, lembut. Sebab itulah kalau kita tengok perbezaan orang Mekah dan Madinah ni, orang Mekah agak kasar, manakala orang Madinah agak lembut. Wallahu alam, tapi mungkinlah ini adalah hasil daripada dakwah yang dicontohi oleh Mus'ab bin Umair, seorang yang lembut, seorang yang baik, seorang yang berperwatakan menarik. Maka orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib pun tiru apa yang diajarkan oleh ataupun apa yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Maka tadi bila Mus'ab bin Umair diarahkan oleh Nabi untuk berdakwah di Madinah, seramai 75 orang berjaya memeluk agama Islam. Dan 75 orang ni datang untuk mengerjakan haji pada tahun yang ke-13. Pada tahun yang ke-13. Ini kita dah nak sampai dah dekat-dekat dengan peristiwa hijrah. Kan tajuk kita hari ni kan latar belakang kan peristiwa hijrah. Bagaimana berlakunya peristiwa hijrah, apa rahsia Nabi boleh berhijrah ke Madinah, bukan simply Allah bagi arahan kepada Nabi hijrah ke Madinah. Bukan macam tu. Tetapi tadi ia bermula dengan dakwah Nabi di kemah-kemah orang-orang yang mengerjakan haji. Nabi di situ bermulanya bagaimana Nabi kenal Yathrib dan bagaimana Nabi boleh tengok Yathrib tu sebagai satu potensi untuk Nabi kembangkan dakwah Nabi ataupun dakwah Islam ke bumi Yathrib. Dan pada tahun yang ke-13, kita tahu 13 tahunnya Nabi di Mekah kan. Pada tahun 13 pada musim haji, seramai 75 orang Yathrib yang telah memeluk agama Islam datang ke Mekah, dan mereka pun berjumpa sekali lagi di Bukit Aqabah. Jadi kan kita kata yang pertama tadi, Aqabah pertama berlaku di Bukit Aqabah. Jadi mereka sekali lagi jumpa di Bukit Aqabah dan mereka berbai'ah Aqabah yang kedua. Aqabah kedua. Dalam perjanjian Aqabah kedua ni ada 5 perkara. Pertama ialah mendengar dan taat
baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Itu yang pertama. Yang kedua, berinfak. Ha, Nabi dah mula untuk ajarkan kepada orang Islam untuk berinfak, untuk bersedekah. Kemudian yang ketiga, Nabi dah mula ajar orang-orang Islam untuk buat amar ma'ruf nahi mungkar. Apa amar ma'ruf nahi mungkar ni? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan daripada berlaku. Dan yang keempat, tidak terpengaruh dengan celaan orang-orang yang mencela orang yang berada di jalan Allah. Maksudnya jangan putus asa. Jangan putus asa apabila ada orang yang menghina agama Allah. Dan yang kelima, agar mereka melindungi Nabi Muhammad SAW. Mereka membela Nabi Muhammad SAW seperti mana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Ini 5 perkara. Tadi 3 je. Yang pertama 3 je. Kan? Mula-mula kan orang baru masuk Islam, tak boleh ajar semua Islam. Nabi ajar sikit je, 3 je. Mula-mula Nabi ajar supaya beriman kepada Allah. Kemudian Nabi ajar sedia untuk ikut apa je yang Allah suruh. Kena sedia je. Nabi tak beritahu lagi apa dia yang Allah suruh, apa yang kena buat. Nabi kata suruh sedia. Sedia untuk apa yang Allah suruh. Dan yang ketiga, sedia untuk tinggal apa yang Allah larang. Itu dalam pertama. Dalam yang kedua, Nabi mula tambah. Nabi mula tambah untuk minta mereka supaya apa je yang Allah suruh taat walaupun mereka tak suka. Maksudnya dah mulalah Nabi nak sampaikan kepada Nabi nak mula install lah, nak mula isi orang-orang Islam dengan ibadah-ibadah, syariat-syariat. Maka Nabi kata dalam perjanjian yang kedua, Nabi suruh dengar apa yang Allah suruh buat dan apa yang Allah larang walaupun kita tak suka, walaupun kita rasa tak biasa. Tapi bila dah Allah suruh, maka kita kena taat. Yang pertama. Dan yang kedua, Nabi mula minta mereka mengeluarkan duit untuk jalan Allah. Kerana infak inilah yang memanjangkan agama Allah. Sebab tu perempuan, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, infak ni adalah rahsia bagaimana agama Allah ataupun syiar Islam sampai kepada kita sekarang. Kalaulah orang-orang dulu, tok-tok nenek moyang kita dulu kedekut, tak keluarkan duit, atau pada sahabat Nabi ataupun pada orang Yathrib ni kedekut, tak keluarkan duit pada jalan Allah, maka agama kita mustahil untuk sampai pada kita. Sebab apa? Sebab dengan infak itulah yang membuatkan ilmu boleh sampai, boleh bina masjid, boleh bina sekolah, boleh bantu orang susah, boleh macam-macam lagi dengan infak. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi minta pada orang Islam untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nampak je perkara kejahatan, cegah, dan suruh kepada perkara yang baik. Macam kita lah, sama juga. Kita buat tak amar ma'ruf nahi munkar? Kalau kita tak buat, kita kena buat. Sebagaimana Nabi pesan kepada orang Yathrib, orang yang baru masuk Islam ni. Infak tadi, insya-Allah lah, saya yakin, percaya semua orang buat. Cuma amar ma'ruf nahi munkar ni kita buat ke tak? Tunjang kepada agama kita ialah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tengok perkara keburukan berlaku, kita kena cegah. Kita kena cegah. Kita kena tegur. Kita kena cakap. Kita kena betulkan. Dan kalau kita ada orang sekeliling kita ni jahil, tak tahu, maka kita kena suruh. Kita kena bagi tahu. Kita kena kongsi. Kalaulah kita ni tak buat amar ma'ruf nahi munkar, agama Islam tu hanya terhenti di kita je. Pada kita sahaja. Agama Islam tak akan sambung lagi. Nampak tak bagaimana rahsia? Macam mana agama Islam tu boleh sampai pada kita? Hari ni pada tahun 1445 dah sampai pada kita. Kekal sampai sekarang. Agama lain semua cemburu. Kenapa agama Islam ni boleh kekal sampai sekarang? Dan Al-Quran yang kita baca tu Al-Quran yang sama. Ni yang Nabi baca dan yang kita baca. Macam mana Islam ni boleh buat macam tu? Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani, kitab-kitab mereka semua dah diubah suai.
Kitab-kitab mereka semua tak ada yang pure, yang original daripada nabi mereka. Tapi kita boleh baca kitab yang original daripada nabi kita, yang tak pernah ubah walaupun sikit. Inilah antara rahsia dia. Kerana umat kita umat yang berinfak, duit-duit itu digunakan untuk membangunkan agama Islam, dan yang seterusnya, umat kita ni umat yang buat amar ma'ruf nahi mungkar. Bila ada orang jahil, kita ingatkan. Ada orang tak tahu, kita bagi tahu. Ada orang buat salah, kita tegur. Ada orang yang salah faham, kita tegur. Itu antara rahsia bagaimana agama kita boleh original daripada dulu sampai sekarang. Dan yang keempat tadi itu adalah supaya mereka tidak putus asa dengan apa sahaja yang orang kata kepada agama Islam. Samalah macam kita sekarang alhamdulillah duduk di negara yang aman damai. Kita tak adalah berhadapan dengan celaan-celaan daripada orang-orang bukan Islam. Adalah sikit, adalah juga. Tapi tak seteruk bagaimana berlaku pada zaman Nabi SAW dahulu. Dan yang terakhir, bagaimana mereka kena melindungi Nabi SAW seperti mana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Bahkan ada hadis yang disebutkan, Nabi tanya pada Umar, "Wahai Umar, bagaimanakah sayang kamu kepada aku?" Nabi tanya. Maka Umar jawab, aku sayang Nabi. Umar katalah, aku sayang Nabi ni seperti mana aku sayang diri aku sendiri. Nabi cakap tak boleh. Nabi cakap salah, tak cukup lagi. Yang sebenarnya, yang sempurna ialah sayang Nabi melebihi sayang kepada diri sendiri. Inilah yang Nabi ajarkan. Kalaulah Nabi tak ajar macam ni, mungkin kita tak akan sayang Nabi macam kita sayang sekarang. Hari-hari kita sebut pasal Nabi. Hari-hari kita nak ikut apa yang Nabi buat. Kalau kita buat ni, kita fikir, Nabi buat tak ni? Nabi buat tak? Oh, Nabi tak buat, kita rasa tak nak buat. Sebab Nabi tak buat. Jadi, itulah yang disebutkan. Nabi ajar pada Sayyidina Umar tadi tu. Nabi tanya, macam mana Nabi, bagaimanakah sayang kamu kepada aku? Nabi tanya Umar. Maka Umar jawab, aku sayang Nabi seperti mana aku sayang diri aku sendiri. Oh, tak cukup. Nabi kata tak cukup. Kalau betul-betul beriman, kena sayang aku lebih daripada diri kamu sendiri. Maka sejak daripada itu Umar pun kata, aku sayang Nabi lebih daripada aku sayang diri aku sendiri. Inilah bagaimana perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2 merupakan, kita kata, latar belakang berlakunya peristiwa hijrah. Jadi Bai'ah Aqabah ni duduk di hujung-hujung tahun yang ke-13 Nabi SAW di Makkah. Nabi cukup sayang Makkah, perempuan. Nabi tak nak tinggal Makkah. Kalau ikutkan, Nabi boleh je pergi Habsyah. Nabi boleh je duduk di Habsyah. Kan? Sebab Raja Najasyi, Raja Habsyah tu baik. Kan? Kalau Nabi duduk di Habsyah, mesti Nabi dapat perlindungan. Tapi Nabi sayang Mekah. Nabi lahir di Mekah. Nabi sayang Mekah. Jadi sebab itulah Nabi tak pergi Habsyah. Kan? Jadi keputusan Nabi untuk pergi ke Madinah itu pun sukar sebenarnya. Tetapi apa yang Nabi lihat di Madinah tu, di Yathrib tu, ada potensi, ada sebuah rakyat, dua kaum, kaum Aus dan Khazraj, dua kaum yang sedang tunggu Nabi datang. Maksudnya Nabi cuci kaki. Maksudnya kalau Nabi pergi Madinah, Nabi cuci kaki. Nabi pergi je Madinah, mesti Nabi akan jadi ketua. Mesti Madinah akan jadi negara Islam. Sebab Mekah tidak berjaya kan. Taif tadi pun tak berjaya. Jadi sebab itulah membawa kepada keputusan Nabi setuju untuk berhijrah ke Madinah. Saya nak hujung-hujung ni kan, ada 10 minit lebih kurang. Saya nak cerita macam mana
keadaan orang di Yathrib ketika itu yang membuatkan mereka senang sangat terima dakwah Nabi. Tak macam orang Mekah. Kenapa orang Mekah susah sangat nak terima dakwah Nabi? Kerana di Madinah ni ada dua kaum. Nama dia Aus dan Khazraj. Dua kaum ni. Dua kaum je. Dan kaum ni dia tak habis-habis berperang. Dia asyik berperang. Apakah kerja mereka? Mereka bekerja bercucuk tanam sebab di Madinah ni banyak pokok kurma, banyak hasil tanah sebab tanah dia subur kan. Jadi mereka banyak bercucuk tanam. Mereka petani lah. Orang-orang Yathrib ni adalah petani. Jadi bila datang orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi datang daripada Mesir, datang daripada Syam, mereka datang ke Madinah, ke Yathrib sebab mereka percaya yang akan keluar Nabi akhir zaman di Yathrib. Mereka percaya bahawasanya akan lahir Nabi yang terakhir di Yathrib. Maka mereka pun datang ke Yathrib dan mereka nak tunggu Nabi. Kan? Dan orang-orang Yahudi ni, apa kerja mereka? Tadi orang Yathrib kerja mereka cucuk tanam. Orang Yahudi kerja mereka ialah menjual senjata. Orang Yahudi ni kerja mereka menjual senjata. Sebab itulah antara disebutkan kenapa orang Aus dan Khazraj ni berperang tak habis-habis. Kenapa berperang tak habis-habis? Rupa-rupanya dihasut oleh orang Yahudi. Orang Yahudi menghasut orang Aus dan Khazraj untuk berperang sesama mereka. Kenapa? Tadi ingat tak saya cakap orang Yahudi mereka menjual senjata. Jadi macam mana mereka nak melariskan jualan senjata mereka? Mereka kena hasut orang supaya berperang. Dengan peranglah maka mereka boleh menjual senjata dengan sangat banyak. Sebab itulah orang Aus dan Khazraj tak henti-henti berperang. Dan mereka bekalkan senjata. Akhirnya Aus dan Khazraj dah mula tak tahan. Mereka mula sedar bahawasanya mereka sedang dipergunakan oleh Yahudi. Tapi mereka tak boleh berbaik sama mereka. Itu masalahnya. Mereka tak boleh berbaik. Aus dan Khazraj tak boleh berbaik. Tapi mereka sedar mereka digunakan oleh orang Yahudi untuk berperang sesama mereka. Jadi sebab itulah mereka memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatu padukan mereka. Untuk mendamaikan mereka yang telah bertelagah bertahun-tahun, yang telah bermusuhan bertahun-tahun akibat daripada hasutan orang-orang Yahudi tadi. Maka sebab itulah mereka senang untuk terima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada situlah mulalah terbuka jalan untuk Nabi berhijrah ke Madinah. Jangan risau, memang hari ini saya tak nak masuk pun cerita bagaimana Nabi hijrah. Sebab saya nak cerita hari ini berkenaan latar belakang hijrah sahaja. Nak cerita bagaimana boleh jumpa Yathrib tu. Bagaimana orang Yathrib boleh masuk Islam. Nak cerita itu je. Macam mana Nabi, kita kata tadi, sayang pada Mekah. Sayang sangat Mekah. Pergi Habsyah pun Nabi tak nak. Nabi suruh orang lain je pergi Habsyah. Nabi pun tak pergi Habsyah. Kenapa? Sebab Nabi sayang sangat kat Mekah. Tapi kenapa Nabi boleh pilih untuk hijrah ke Madinah? Dan satu lagi bukti hijrah di Madinah tu berjaya ketika mana maksudnya kalau kita ke depan, kita fast forward, kita percepatkan sirah tu, kita skip sampai pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi berjaya tawan kota Mekah. Bila Nabi dah berjaya tawan kota Mekah, kalau ikut logik, disebabkan sayang sangat Nabi kepada Mekah. Macam kita, kalau kita sayang sangat pada tempat kelahiran kita kan, bila kita berjaya tawan tempat tu, mesti kita boleh duduk balik tempat tu. Sebab tempat yang kita suka. Tapi ini sedih sikit lah. Bila Nabi berjaya tawan kota Mekah, orang-orang Mekah ingatkan Nabi nak duduk dengan mereka balik. Dan orang Madinah mula sedih. Nabi tengok muka orang Madinah sedih sebab yalah, dah bila tahu berjaya tawan Mekah, maksudnya Nabi nak duduk Mekah ke? Lepas tu kami kat Madinah macam mana? Macam tu. Jadi kebijaksanaan Nabi SAW, walaupun Nabi cintakan Mekah tapi Nabi korbankan. Nabi tak duduk Mekah. Nabi balik juga bersama dengan orang Islam di Madinah kerana mereka lah Ansar.
mereka lah yang membantu Nabi saat Nabi tidak dibantu oleh orang Mekah. Orang Mekah tak bantu aku kan? Ni orang-orang Madinah bantu aku kan? Walaupun aku sayang sangat tempat aku lahir ni, tapi aku korbankan perasaan sayang tu. Aku duduk kembali bersama-sama dengan orang Madinah, dan Nabi hanya tadbir Mekah tu daripada Madinah sahaja. Dan akhirnya Nabi wafat di Madinah. Nampak tak? Itu bagaimana hebatnya peristiwa hijrah yang setiap kali kita baca, kita dengar, tak pernah jemu, tak pernah bosan. Setiap kali kita bincang berkenaan hijrah, kita jumpa ilmu baru, kita jumpa hikmah yang baru. Kita rasa sangat bijak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita rasa sangat terima kasih kepada orang-orang Yathrib ataupun Madinah namanya sekarang. Sebab mereka tolong Nabi, dan akhirnya Madinah tu jadi sebuah negara Islam, berkembang sampai pada kita sekarang 1445 Hijrah. Maka saya rasa sudah cukup. Sekadar itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Saya hanya nak berkongsi berkenaan dengan latar belakang peristiwa hijrah, sebelum nanti kalau ataupun saya rasa puan-puan pun dah banyak tempat ada cerita berkenaan dengan peristiwa hijrah kan, dah khatam peristiwa hijrah. Jadi saya ambil peluang untuk cerita sebalik, sebelum berlaku peristiwa hijrah tu, supaya semua orang tahu juga, bukan kita tahu daripada rumah Nabi dikepung je kan. Banyak cerita hijrah bermula start rumah Nabi dikepung kan. Nabi minta Sayyidina Ali ganti tempat tidur Nabi, dan Nabi ambil pasir, Nabi baca surah Yasin kan. Dan akhirnya orang-orang yang kepung rumah Nabi tu tertidur. Biasanya cerita bermula di situ, tapi hari ini saya bawa kelainan sikit. Kita bawa cerita bermula daripada bagaimanakah Nabi kenal orang-orang Yathrib kan. Bagaimanakah Nabi kenal orang-orang Yathrib, membawa kepada berjayanya peristiwa hijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi cukup sahaja setakat itu. Jika ada peluang lagi nanti, bila-bila nanti kita akan cuba lagi berkongsi berkenaan dengan peristiwa hijrah. Jadi saya serahkan kepada admin, silakan. Baik, terima kasih. Ada satu soalan Ustaz ya, daripada Panik Sum dalam dalil-dalil tentang berhijrah melalui surah Al-Baqarah ayat 218 dan surah An-Nisa ayat 100 di hujung ayat Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Apa hikmah atau kaitan dalam konteks berhijrah? Oh, agak sukar soalan yang diberikan kepada saya ni, sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani ni ada di banyak ayat. Ayat Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani ni adalah ayat yang menceritakan berkenaan dengan sifat Allah. Kalau kita belajar tauhid, kita nak kenal sifat Allah. Inilah inilah dalil-dalil macam mana kita nak kenal sifat Allah. Ada ayat, contoh ayat yang lain, sesungguhnya Allah itu khabiran basira. Allah itu maha mengetahui dan maha melihat. Itu semua ayat-ayat untuk menceritakan berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Maka untuk saya jawab kaitan hikmah dengan konteks hijrah, saya memohon maaf, saya tak boleh nak jawab secara betul-betul. Tapi insya-Allah kalau saya jumpa jawapan, nanti saya boleh jawab di peluang yang lain insya-Allah. Jadi yang penting ialah ayat Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani itu adalah dalil untuk mengisbatkan bahawasanya Allah SWT bersifat dengan sifat pengampun dan sifat mengasihani. Wallahu a'lam.
Baik, Alhamdulillah. Jazakallah kepada Ustaz Muhammad Fitri atas kesediaan berkongsi ilmu mengenai peristiwa hijrah itu yang telah berjaya mengembangkan Islam yang sebenarnya, dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua. Dan kita ada lagi sekolah duha seterusnya untuk sisi tadabbur surah At-Tawabun. Dan Ustaz, kita tutup dulu ya. Tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan salam. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.